Ketaji Ome. Together we are stronger. First kali kau nak ucapkan terima kasih kepada Mak Buda dan Mami Yuyu. Tanpa diorang, kau takkan berada kat sini. Syukur sangat sebab berada di bawah Cetaki Ome, di bawah bimbingan Mak Buda dan juga Mami Yuyu. Thank you untuk 2020-2021.
inilah hasil pada tim Cetaki Ome dan inilah juga pada hasil didikan Mak Mudelia dan juga Mami Yu. Saya ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih Cetaki Ome, Benda Mak Muda Alia, Mami Yuyu sebab guide akak. Terima kasih atas semua kejayaan yang telah akak kecapi selama ini. Terima kasih kepada tim dan management Cetaki Ome. So, terima kasih banyak-banyak sebab dengan adanya Mak Muda dan Mami membantu untuk capai kejayaan hari ini. Saya nak ucapkan terima kasih banyak kepada Cetaki Ome atas segala sokongan yang diberikan dan inilah hasilnya. Ribuan terima kasih kepada Mak Muda dan juga Mami Yuyu dan juga seluruh tim Cetaki Ome yang sangat-sangat awesome, sangat-sangat supportive, sangat-sangat nakkan sama-sama berjaya. Mak Muda rasa bangga dengan pencapaian setiap tim Cetaki Ome dan Mak Muda nak doakan semoga anda semua terus sukses lagi selepas ni, buat yang lebih baik lagi. InsyaAllah kita akan menang besar lagi lepas ni. Cetaki Ome, together we are stronger. Cetaki Ome, yes, yes, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat kembali kepada live kami. Apa khabar semua panelis-panelis kita pada malam ni? Baik, alhamdulillah. Baik. Pagi. Ya, pagi, semangat pagi. Walaupun malam kita jerit pagi sebab kita nak ada rasa semangat pagi tu pada setiap masa. Okey. So, terima kasih kepada anda yang teruskan menonton bersama kami, terus komited untuk bersama kami sehingga sekarang minggu ke-5, alhamdulillah minggu ke-5. Dan pada malam ni kita akan kami semua akan berbincang mengenai konten apa tu. So, kita akan bincangkan apa itu konten dan Lokman yakin ramai usahawan ataupun orang-orang di luar sana yang nak buat konten, tak kisah influencer, businessman, businesswoman, cikgu dan sesiapa saja akan gunakan konten dalam dia punya aktiviti harian dia, insya-Allah. Okay, so malam ni Lokman nak go on terus, okay? Lokman nak go on terus kepada soalan kita. Okey, iaitu yang pertama sekali, Lokman akan tanyakan kepada jeng, siapa nak kena ni malam ni? Okay, kita bagi pada Ash dulu lah okey? Okey, boleh. Okay. Terbaik, menerima cabaran, okey. So, siapa tak kenal, inilah Ash. Dan Ash, Lokman punya soalan simple je, okey. Mana soalan kita, apa itu konten kan? Ataupun konten apa tu? Dia kena baca dalam nada tu sebab kalau ikutkan dia punya poster dia tengok konten tanda seru tanda soal and then apa tu tanda soal. Okey, siapa yang tak tahu sebenarnya penulis bila dia menulis satu benda tu dekat wording dia, ayat dia maksud dia macam tanda seru, koma dan titik. Macam itulah contohnya. Right, Pak An. Pak An pula Ash. Yes. Soalan dia Ash. Okey. Boleh tak Ash terangkan apa itu konten sebenarnya? Sebagai permulaan, at least penonton yang tengok dekat live Facebook ni, dia akan dapat orang kata penjelasan apa itu konten sebenarnya. Dipersilakan. Okay, Assalamualaikum semua, apa khabar semua panelis, moderator. Alhamdulillah. Semua ceria-ceria kan? Sehat. Sihat walafiat. Walafiat. Sebelum kita start tadi ada juga tim kita yang bertungkus lumus nak orang cakap tu, yalah kita back to back kan, kadang ada meeting, ada urusan lain, ada yang tak sempat makan tadi, sempat lagi mengunyang. Tapi tak apa kan, kita enjoy lah buat benda ni. So kepada anda semua, Ash nak ucapkan juga ribuan terima kasih yang mungkin korang tengok sharing session kita pada setiap hari Isnin, korang sentiasa support, itu memang amazing lah kan. Tak semua orang nak orang cakap tu, tak semua orang dahagakan ilmu tu kan.
So and then kita kongsi pula based on our experience dan juga kita punya apa yang kita belajar dan kita implementkan, dan benda tu ada result dan kita kongsikan lah. Dan benda yang kita kongsikan ni InsyaAllah sedikit sebanyak dapat memberi impak kalau korang praktiskan lah. Kalau korang dengar je, tak ada catat, tak ada apa, susah juga kan. Okay, soalan tadi soalan berkenaan dengan konten. Konten tu apa? Bahasa mudah lah kan. Konten ni, kita tahulah kalau marketing tu kita tahu nadi bisnes kan. Kalau tak ada marketing, habislah. So part of, orang cakap tu, pecahan bagi marketing ni yang kita tahu adalah dari segi konten lah. Konten ni apa? Konten ni adalah mungkin dari segi bahasa mudahnya lah. Dari segi bahasa mudahnya, konten ni boleh jadi dari segi penulisan, dari segi gambar, dari segi suara, video dan sebagainya. So konten ni kita bukan hanya tertumpu pada penulisan semata-mata, bukan tertumpu pada video semata-mata, tapi dia banyak pecahan dia kita boleh buat. Dan kalau kita tengok platform media sosial sekarang ni, mereka berlumba-lumba untuk jadikan pengguna sebagai content creator. Kalau kita tengok betul tak kan? Kalau kita tengok kat Facebook, ramai yang berlumba-lumba buat kelas, sediakan platform, even Facebook sendiri sediakan platform untuk kita komen, ataupun in terms of dari segi penulisan kita tengok dia siap sediakan template untuk kita tulis macam ayat-ayat, betul tak? Perasan tak? Dia siap sediakan macam warna pink, background apa orang cakap, background warna pink lah, warna hijau lah apa untuk kita tulis something kan. So dia sebenarnya tengah educate kita untuk create content. Tu kalau kat Facebook, dekat Instagram lain pula cerita dia. Dia ada filter, dia nak suruh kita create gambar-gambar yang cantik-cantik. Itu pun salah satu content juga. Kalau kita tengok dekat mana lagi? Reels, dekat TikTok. Tu jangan cakap lah video-video diorang sediakan tempat macam mana nak edit video dengan mudah di TikTok semua. So kat situ semua. Jadi konten ni bukan setakat penulisan lah. Ada gambar, ada video semua. Bukan, dia bukan tertumpu pada satu perkara je lah. Bukan kalau kita cakap penulisan ni konten. Penulisan memang konten, tapi kita jangan menafikan yang lain bukan konten. Yang lain juga adalah konten. Maksudnya apa yang kita post tu, itu adalah konten. Alright. So ada okay. So itu tentang konten lah, Ash. Okay. Baik. Okay. Siap minum air Macam rap lah. Luqman. Ya. Apa betul apa yang Ash cakap tadi kan, apa konten ni tak semestinya penulisan, dia banyak bersih. Tapi dari satu sudut kan, kalau kita tengok juga konten ni lebih kepada cara kita membawa diri kita ke dalam social media. Dia merangkumi juga macam mana kita komen dekat posting orang. So itu adalah konten juga. Sebab apa? Kadang-kadang kita menyuarakan pendapat kita, menyuarakan apa yang kita rasa dekat posting orang lain. Itu adalah konten, itu adalah branding juga kepada diri kita. Itu mungkin salah satu sisi lain konten yang orang tak nampak lah. Sebab kadang-kadang kalau kita komen ni orang lain boleh tengok juga kan. Jadi secara tak langsung kita ingat kita komen biasa je, tapi sebenarnya itu juga adalah salah satu cabang-cabang konten juga dekat dunia sosial media ni. Tanpa sedar tanpa sedar. Sebab kadang-kadang yalah kita social media ni berangkai, kita masuk dekat kawan kita, orang lain boleh tengok, friend of friend dan sebagainya kan. Tapi bila kita post something yang negatif, contoh komen-komen yang negatif dan sebagainya, orang akan tengok. Hari ni dia komen dekat Ash contoh yang negatif, lepas tu dekat Ikuan contoh yang negatif. Jadi secara tak langsung orang akan kenal kita sebagai orang yang menyebarkan konten-konten yang negatif. Padahal kita tak post dekat kita punya personal Facebook dan sebagainya, kita cuma komen dekat orang. Tapi
secara tak langsung benda ni ada mungkin sesuatu yang kita mungkin terlepas pandang lah. Salah satu cabang konten yang sebenarnya itu adalah konten juga, bukan sekadar komen. Itu sikit penambahan lah kalau kita nak bercerita tentang konten. Nak penambahan satu lagi boleh? Ikut nak tambah? Boleh. Okey. Silakan. Daripada segi Farhan cakap tadi, konten daripada segi komen tu, Ikon tak nafikan. Dan daripada segi konten juga, sebenarnya boleh dijadikan satu trademark pada kita tau sebenarnya. Trademark? Trademark. Daripada konten macam Farhan cakap tadi. Bila kita sebarkan konten-konten yang macam komen negatif, yang negatif punya, automatik kita tau. Contoh macam Ikon boleh gunakan, yang kenapa Ikon boleh beritahu ni, sebabnya Ikon cuba gunakan satu konten ayat tu memang dekat dalam satu media sosial ni, dekat TikTok. Ikon guna perkataan kejap-kejap. Tu saja. Automatik bila Ikon pergi ke tempat orang, Ikon akan menggunakan satu perkataan kejap-kejap tu. Orang akan kenal kita tau, automatik. Tu je lah yang saya nak maksudnya mencampurkan. Itu yang saya nampak lah daripada apa yang Han dengan Ash. Terbaik. Terima kasih Ikhwan dengan Pak An. Terima kasih juga kepada Ash kongsikan tentang konten tu tadi. Memang betul, semua ni dia berkait tau. Dia ada unsur marketing sebenarnya dalam konten ni. Okay? Tapi kalau kita nak mendalami unsur marketing ni, Lokman rasa dia akan ambil masa yang lebih lama sebenarnya. Actually diorang semua ni yang ada dalam ni semua pakar marketing. Tapi malam ni kita nak bincangkan tentang konten. Jadi soalan seterusnya untuk orang tengok. Kasha. Kasha, are you ready Kasha? Ready. Senyum lebar. Oi, happy macam hari ni ya. Hai. Yes sir. Okay. So soalan dia senang je. Tadi Ash dah cerita apa tu konten. Dan Pak An pula dah elaborate dia punya impact konten tu macam mana sampai ke orang PM pun dia jadi konten. Dan Ikhwan pula cerita tadi, bila kita buat something konten, orang akan gunakan konten tu sebagai trademark kita. Macam betul ke? Macam tu tadi Ikhwan, Ikhwan punya trademark tadi. Ikhwan punya perkataan kejap-kejap. Kejap-kejap. Jadi Kasha. Baby sayang kejap-kejap. Okey, perkataan kejap-kejap tu pun daripada baby sayang juga sebenarnya. Itu jadi trademark tau. Tapi tak tengok lagi Ikhwan dia ada buat TikTok menarik-menarik dia punya ni, dancing dengan dia punya kata-kata hikmah dia. Macam mana nak cari jodoh. Okay. So untuk Kasha, soalan dia, apa kegunaan dan kelebihan untuk konten? Apa benda yang kita nak gunakan konten ni dan apa kelebihan kalau kita gunakan konten? Dipersilakan. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, selamat datang kepada anda semua yang menonton live pada malam ini. So first of all, saya nak minta mana-mana yang baru masuk, minta anda share lah live malam ni supaya lebih ramai yang dapat manfaat kita pada malam ini. Okay, so saya sangat tertarik dengan soalan daripada moderator kita iaitu Tuan Lokman. Dia kata bahawa apa kepentingan, okay, apa yang pentingnya kalau kita nak buat konten ni. So kita masuk sudut kita sebagai saya cerita ni sebagai kita sebagai usahawan. Okey, sebab setiap orang bila kita bercerita tentang konten, dia ada kepentingan. Contohlah, kalau dia dalam bidang sukan. Okey, anda tengok contoh, anda cikgu sukan. Apakah konten yang anda nak bawa? Contoh malam ni kita nak bercerita tentang konten, especially kepada anda semua yang baru berniaga. Mungkinlah berniaga masa PKP ni dan tak tahu apa itu konten. So sangat pentinglah anda kena join kita punya sesi malam ni. Okey, dan kenapa pentingnya konten tu? Okey, konten ni terjadi, kita kena tahu apa sebab konten ni terjadi. Okey, dia sangat relate dengan marketing sebenarnya. Sangat-sangat relate dengan marketing. Dan kita kena tahu juga apabila kita buat konten yang menarik, okey, orang akan lebih kenal kita. Dan apabila orang lebih kenal kita, dia senanglah kita nak buat jualan. Nampak tak? Dia berkait rapat. Sebab itu, first kali, kenapa anda kena buat konten supayalah yang pertama sekali lah kita nak bagi orang ingat anda. Itu je. Okey, nak bagi orang ingat kita. Kita bukan artis. Okey, kita bukan influencer. Kita bukan sesiapa-siapa.
Okey, Tapi kita Mira Filza. Itu lain. Okey. Kita bukan, kita ni orang biasa tau. Kita ni orang biasa, tapi bagaimana kita nak jadi juara di kalangan kita? Maksudnya di kalangan kita ni kita menjadi juara. Maksudnya juara ni saya punya pendapat ialah orang kenal kita dalam kita punya game. Contohlah, okey, contoh game anda dalam memasak ataupun anda jual makanan. Bagaimana anda nak menambat hati anda punya prospek dengan melahirkan ataupun mencipta konten-konten yang menarik sehingga mereka ingat anda. Itu je yang anda kena faham. Korang semua kena faham. Sebab apa konten tu penting? Sebab apa konten tu penting ialah nak bagi orang ingat kita. Tu je. Okey, kalau konten tu berterabur, okey, orang tak akan ingat kita. Contohlah, kita bagi contoh. Okey, saya bagi contoh. Siapa korang kenal tak Kokombi apa? Kokombi. Kokong. Dia punya B tu bini dia. Oh, ya. Okey, dia punya company kan? Kokombi kan? Kokombi. Kokombi. Okey. So, okey, saya tanya Ikwan. Ikwan kenal tak Insan ni? Kokombi tu. Kokong. Kokombi tu cari kita. Kalau Kokom saya kenal. Kalau Kokombi Okey. saya tak kenal lah. Ikwan kenal dia macam mana? Sebagai apa? Dia Ikon kenal dia sebagai dia buat satu konten video yang beri nasihat tau. Tentang macam apa kehidupan kita sekarang ni. Itulah sebenarnya yang kita nak tunjukkan. Itu sebenarnya yang kita nak tunjukkan. Kita nak bagi orang ni ingat. Okey, contohlah. Okey, Ikwan ni dia selalu share pasal konten-konten pasal apa? Pasal bagi surprise ataupun dekat bagi surprise, contoh bawa apa orang panggil hadiah untuk orang yang tersayang. Sebab sekarang ni sebab PKP, dia orang duduk jauh. So dia yang mencipta benda-benda macam tu. So orang akan ingat sebab apa? Sebab dalam konten Ikwan tu dia ada emosi. Dia ada emosi yang kita cuba persembahkan. Dan yang paling penting ialah kenapa konten tu penting. Okey, dalam isi konten tu juga kita kena ada pengajaran. Itu yang paling penting. So saya tak nak pergi dalam, tapi especially-nya untuk korang semua yang nak tahu kenapa konten tu penting ialah dalam aspek keusahawanan ataupun aspek kita buat bisnes ialah kita nak bagi orang kenal kita. Dan sebab kita bukannya artis ataupun sesiapa. Alright? So semoga menjawablah soalan tadi. Wah, okey. Jadi maksudnya dari sudut Kasha, dia punya kegunaan untuk konten ni sebenarnya adalah satu kepentingan, betul tak? Sangat penting untuk kita gunakan konten. Sangat penting, betul. Lagi-lagi konten yang tak merepek-repek, yang on the spot, yang sesuai untuk apa yang kita nak bawakan tu. Wah, okey, terbaik Kasha. Thank you very much. Jadi siapa yang nak buat konten lepas ni, senang cerita, jangan buat yang merepek-repek lah. Dan sangat penting jaga dia punya quality of content. Okay. So nanti cara nak buat konten tu nanti mungkin Loma akan tanyakan soalan tu, tapi selepas ni Loma akan tanya soalan lain dulu. Okay guys, siapa yang sedang menonton ni, ramai ni yang tengah ni, Ayunizah Yuyu, Epa Farhana cakap betul. Siapa ni? Okay Hana, baru tahu komen tu konten juga. Kan betul tu. So itu semua adalah konten. Apa yang kita nampak, okay, di social media, di dalam buku, apa yang cikgu tengah mengajar dekat depan, itu semua adalah konten untuk kita gunakan. Kalau macam mana nak gunakan itu kepada kreativiti kita. Okay? Kalau nak cepat belajar cara gunakan konten, kena berguru lah. Okay? Itu je, simple je. Guru ni semua dekat sini boleh ni. Semua dah berapa tahun dah pengalaman buat konten. So, boleh tanya diorang nanti. Okay. Bagi yang sedang menonton, terima kasih ya semua. Alhamdulillah. Terima kasih kerana banyak beri feedback dekat komen-komen kita ni. Kalau ada soalan boleh tujukan dekat soalan dekat bahagian komen. So nanti Luqman akan bacakan. Luqman dah standby dah, handphone depan mata. Alright. So Luqman go on dengan next soalan. Luqman nak tanyakan kepada Ikhwan lah, Ikhwan.
Ikhwan, are you ready Ikhwan? Ready Okay. Okay, so soalannya Ikhwan, kita nak tahu dah apa itu konten dan apa itu kepentingan konten tu. Jadi Ikhwan, macam mana Ikhwan kita nak dapat konten? Boleh Ikhwan share sikit? Okey. Assalamualaikum semua dan selamat malam pada coach-coach kita malam ni. Assalamualaikum. Moderator terima kasih juga kepada moderator kita Tuan Lokman Al-Hakim Mustafa Gamal. Okey, cara nak dapatkan konten. Ni basically pada Ikhwan lah. Cara Ikhwan dapatkan konten sebenarnya simple. Dalam kehidupan kita ni kita belajar banyak benda. First daripada buku-buku inspirasi ke, dan kedua daripada YouTube. Ketiga daripada Facebook. Contohlah kalau anda semua malas sangat nak membaca nak senang kita nak cari satu konten yang mudah kan, boleh tengok dekat idea daripada yang orang buat tu, kita cuba tiruasi. Contoh okey, macam Ikhwan sekarang ni, Ikhwan dekat TikTok, Ikhwan sekarang ni macam mana Ikhwan boleh aktif? Sebabnya okey, Ikhwan ambil macam yang tadi Kasha sebut ni, Ikhwan buat dalam bidang surprise kan. So dalam bidang berhubung dengan banyak benda, macam berhubung dengan family, berhubung dengan pasangan, berhubung dengan suami isteri. So daripada situ Ikhwan tengok video-video orang dan daripada situ Ikhwan dapat macam mana nak buat konten. Contoh yang baru ni, contoh Ikhwan buat konten tip nak pikat hati keluarga mentua, hati pasangan, keluarga pasangan. So kita buat ringkas je. Itu pun idea daripada yang kita baca dan belajar daripada kehidupan realiti kita. So sebabnya macam yang Ikhwan dapat, bila kita buat benda yang konten tu, bila Ikhwan dapat yang konten dan feedback dia terbaik. Sebabnya mak-mak pun akan follow balik tip-tip yang Ikhwan gunakan tu. Contoh nak dapatkan menantu tu. Okey, so cakap lepas ni memang kalau anak ada menantu, anak ada jumpa power ke apa ke, so dia tengok dulu konten tu, konten Ikhwan tu. So dia akan follow dia untuk dapatkan cara nak pikat family. Senang kata cerita dia, kalau nak dapatkan konten ni senang je. Banyakkan membaca, banyakkan tengok video dan follow konten-konten orang yang beri manfaat lah sebenarnya. Senang kata. Macam Lokman? Wah, terima kasih Ikhwan. Rupanya Ikhwan ni pakar jodoh. Bakat terpendam tu. Dia dah jumpa niche dia lah. Dah jumpa ni. Rupanya dekat sini. Okay, Ikhwan, thank you Ikhwan. So maksudnya Ikhwan tadi beritahu, yang Lokman dapat tadi, Ikhwan cakap boleh baca buku yang inspirasi, boleh tengok video YouTube, Facebook. Ini kalau macam susah sangat pun dengar audio, tengok video macam tu. Audio. Sekarang ni macam-macam Lokman. Ada sekarang ni macam yang kalau kita cemburu kan, pengguna Android mesti cemburu dengan iPhone. Sebab katanya pengguna iPhone ni sombong. Sebabnya kenapa dia tu? Sebab dia ada kelab. Ada apa? Clubhouse. Oh. Tapi sekarang ni Clubhouse pun Android pun dah boleh. So malam-malam orang yang buat konten share dari situ, ambil ilmu yang ni dan kita buat tiruasi diri kita sendiri. Apa yang nak cuba sampaikan pada orang. Ui, bijak tu. Oi, Clubhouse dah masuk Android dah sekarang Alhamdulillah. Ikhwan nak tambah Ikhwan pula Lokman. Tambah silakan. Okey, satu lagi cara yang paling mudah gila, mungkin ramai orang tak perasan, ialah pengalaman kita. Pengalaman kita is very powerful untuk kita cerita. Ini base pengalaman saya buat konten. Bila saya cerita pasal pengalaman, dia punya impact dia sangat kuat dekat Facebook. Sebab kita kena tengok audience yang berada dekat Facebook ni siapa.
Okay, mungkin mereka yang dah berumur 25 tahun ke atas, maybe 30 ada. So bila kita cerita tentang kita punya perjalanan hidup dan juga journey kita, itu juga sebenarnya konten yang menarik. Sebab setiap orang dia ada dia punya journey dia dan orang lain nak tahu. Serius, bagi saya rasa pengalaman ni lah yang paling powerful gila, sebab kita mengalami sendiri dan kita akan tahu, oh kenapa dia jadi macam ni dan dia jadi macam ni. Kenapa dia jadi macam ni? Oh dia jadi macam ni. Macam tu. So kita belajar daripada situ, cuma kita menterjemahkan dia sama ada dalam penulisan, video ataupun gambar. So itu konten yang boleh kita buat. Ya, sebagai contoh kalau kita tengok kan, video tu Steve Jobs kan, pengalaman hidup dia boleh jadi sampai jadi movie kan. McDonald's kan, the founder kan, cerita the founder tu kan, macam mana Ray Kroc tu boleh sailang dua adik-beradik yang cipta McDonald tu kan. So tu pun salah satu konten juga kan. Facebook Facebook tu. Betul lah Kasha cakap tu, salah satu contoh lah kan. Based on our experience, sebenarnya kadang orang nak tahu sebab tak semua orang experience dia sama kan. Ada yang rekodkan pengalaman dia dalam buku. Jadi kalau you guys cari buku-buku orang yang terkemuka macam Dr. Mahathir ke contohnya, ataupun tentang Nabi Muhammad ke, ada buku-buku dia. So you guys boleh cari dia punya sejarah hidup. Tadi Lokman dengar Kasha cakap tentang dekat Facebook ni orang kumpul kat sana, kita kena tengok audience ni kan. Yes. Tapi sebenarnya yang Lokman nampak, audience yang datang tak kisah dekat Facebook ke, dekat IG ke, dekat TikTok ke, diorang semua datang atas dasar konten tau. Diorang bukan datang atas dasar itu adalah Facebook, itu adalah IG, tak. Contoh kalau dekat Facebook tu ada orang politik tengah bercerita, semua orang politik akan kumpul kat Facebook. Okay? Kalau contoh lagi, ada orang tengah main game, contoh Solos lah, paling senang, Solos yang paling terkenal untuk gaming kat Malaysia ni, budak-budak, orang remaja, orang dewasa yang suka main game, semua akan lepak kat Facebook. Jadi, konten tu sebenarnya mainkan peranan paling besar dalam untuk menarik audience datang. Bukan sekadar platform, tapi konten tu sendiri. Jadi, next soalan Lokman nak tanya kepada Hairul. Hairul, tu nampak tu dah ready dah, tegak, segak, macho, anak muda hebat. Handsome gila. Yes. Dia pakar jodoh dah cakap tu, mungkin Hairul dah ada jodoh dah dekat tu. Ni tak lama dah tu. Tengok badan saja sekarang. Hairul ni single ke atau dah kahwin? Single bang. Single. Okay. Ada peluang lagi siapa yang tak ni, siapa yang belum lagi tu. Kena tanya tu, single available ke single not available? Kalau ada jangan tunjuk ikuan Bagi saya. Okay, Hairul. Okay, abang nak tanya kat Hairul. Soalan dia adalah, konten apa yang menarik untuk kita buat? Hairul mesti ada idea. Konten menarik untuk kita buat. Cuba Hairul share kan. Okay, Assalamualaikum kepada semua. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali pada hari Senin. Kita orang akan buat live. Terima kasih kepada tuan moderator kita dan korang semua yang join pada malam ni. Untuk kita pilih konten yang menarik, yang firstly kita kena buat apa yang kita suka. Bila kita buat apa yang kita suka, makna kita senang nak olahkan. Kita akan lebih mudahlah kita nak olahkan apa yang kita suka. Jadi hobi pun kita boleh jadikan konten kita. Contoh macam saya lebih suka untuk share tentang aktiviti saya di waktu pagi, iaitu jogging lah kan. Saya lebih kerap share aktiviti saya di waktu pagi jogging dekat Facebook. Jadi orang akan lihat saya punya aktiviti tu, mungkin dia orang akan terinspirasi. Dan dia orang daripada tidak suka jogging, dia orang akan suka jogging. Dia orang akan ikut saya punya konten tersebut dah. Contoh yang macam lain, saya boleh contoh macam Kasha. Kasha selalu share tentang hobi dia dekat Facebook, iaitu memancing. Itu pun konten dia lah kan. Jadi konten ni kita selain penulisan, kita boleh tunjuk konten melalui infografik ataupun video lah. Sebab
kadang-kadang audien ni dia lebih sukakan gambar dalam bentuk video kan. Jadi kita boleh gunakan benda tersebut lah untuk menarik perhatian audien pada diri kita lah. Infografi tu macam mana Hairul? Infografi tu macam mana? Infografi tu macam gambar. Kita boleh gunakan Canva. Okey. Dia gambar tu, dalam gambar ada apa? Gambar kita boleh tulis sikit lah point tu sebut, tapi point tu jangan panjang. Dia singkat je. Yang penting gambar Macam poster lah, orang cakap macam poster. Poster dalam bentuk Canva. Jadi Okey, kita okey. boleh gunakan yang tersebut lah. Itu konten kita lah. Wish. Lokman tertarik lah Hairul cakap ni, kalau nak buat konten tu, buat apa yang kita suka. So nanti kita tak bosan nak buat tu. Kalau macam Hairul buat yang aktiviti sukan kan. Kasha buat fishing. And then satu lagi, kalau you guys dapat tangkap tadi, Hairul ada cakap tentang inspirasi. Rupanya bukan konten tu bukan setakat untuk menarik orang untuk datang dekat dia nak tengok konten, nak tengok diri dia, tak. Tapi konten tu dia boleh buat orang yang tak suka kepada bidang tu terinspirasi. Contoh macam Hairul share tentang sukan. Jadi orang terinspirasi untuk exercise. Nampak tak? Dan orang yang tak pernah exercise, dia akan exercise, dia akan follow Hairul. Itu pun yang sangat powerful lah sebenarnya pada Lokman. Kalau orang nampak benda ni, dia walaupun orang tu tak minat dalam, contoh Kasha, orang tu tak minat pun mancing, tapi bila dia tengok konten Kasha dekat YouTube, pancing ni best lah. Kemudian dia baling atas air tu laju kan. Lokman pun sebenarnya orang tak minat tau. Macam apa ni mancing, tiba-tiba Kasha ni dia macam sikit-sikit masuk kan. Lokman jadi macam gian pula nak mancing. Arman. Macam baru-baru ni tadi saya ada kongsi video dalam bentuk TikTok. Macam mana dulu badan saya berisi, perubahan saya sampai sekarang badan saya slim sikit lah. Maknanya itu inspirasi lah kepada orang yang untuk nak kuruskan badan kan. Boleh lah ada inspirasi sebut. Terbaik lah Hairul. Hairul dulu berat berapa Hairul? Tinggi berapa? Dulu berat saya 90. Tinggi maintain lah 175. 175. Ya ke? Rasa Hairul lagi tinggi lah pada bang. Ada. Rasa 18 lah. Tak kan? 175. 175. Tapi 90 kan? 90. Dulu 90. Ini nampak weh beza ni. Sekarang berapa berat? Sekarang dalam 72. Beza. Cuba tanya berat Ash. Berapa? Agak-agak. Berapa tahun tu nak turun 20 kilo tu? Saya start diet 2019, 20. 2 tahun je lah, 2 tahun. 2 tahun. Maintain lah, maksudnya konsisten lah 2 tahun tu Sebenarnya nak turun tu senang. Maintain tu susah sebenarnya. Kita tambah lah, kita kena kawal kita punya kalori makanan tu kan. Itu susah. Nak turun senang tu. Sampai macam tu. Okey, Hairul memang terbaik sharing Hairul pada malam ni. Memang siapa nak belajar macam mana nak kuruskan badan, boleh pergi kat Hairul nanti. Tapi dia pun bagus dalam buat marketing, dalam konten dia. So boleh tengok juga cara dia buat konten nanti Okay. So Lokman nak wrap up lah untuk kita punya discussion malam ni. Last soalan Lokman nak bagi kepada Faan. Tapi sebelum Lokman bagi tahu soalan tu, Lokman nak bagi tahu kepada you guys yang sedang menonton, apa yang ada soalan, Lokman benarkan Lokman benarkan pula. Silakan untuk tanya dekat dalam ruang komen. Sebab kami kalau boleh nak tujuan buat live, kami nak bantu share mana nak buat apa yang kita orang sharekan. Kalau macam hari ni konten, kita orang nak bagi all out untuk cara untuk buat konten, untuk explain apa itu konten. So you guys, kalau you guys tak tanya, memang rugilah. Tapi let's say next time kalau nak tanya personal pun boleh. Nanti you guys boleh tanya. Mungkin malam ni tak sempat, nanti tengok masa lain kan video ni kan. So lain kali pun boleh insyaAllah. So Pak An, soalan untuk Pak An. Ni Pak An dah apa tu? Dengan panjang dia. InsyaAllah. Okay. So soalan untuk Pak An macam mana proses untuk buat konten tu? Maksudnya proses ni apa yang kita perlu buat untuk ke arah nak buat konten tu. Yang lain ni semua dah cerita kegunaan, dah cerita kelebihan,
dah cerita apa itu konten, apa yang patut kita buat untuk konten. Jadi untuk Pak An, Lokman nak Pak An minta tolong, Lawan nak minta tolong Pak An untuk share macam mana proses untuk create konten tu. Dipersilakan. Baik, Assalamualaikum pagi. Okay. Pagi. So, pagi untuk usahawan ni dia tak kira masa, dia memang sentiasa pagi. Tengah malam ke, tengah hari ke, dia tetap pagi. Okey, jadi proses nak mencipta konten, okey. Anda tadi dah ramai semua panel-panel pun dah apa kita panggil, dah bercerita kepentingan konten dan sebagainya. Jadi macam mana kita nak buat, macam mana kita nak mula. Okey, jadi saya cerita apa yang saya buat. Sebab saya tak tahu, lain orang lain cara dia, lain padang, lain belalang. Okey, jadi kadang-kadang apa yang saya buat tak sesuai untuk individu A, tapi apa yang saya buat sesuai untuk individu B dan C. Jadi yang saya akan kongsikan adalah apa yang saya selalu buat. Okey, untuk dalam kita nak menterjemahkan konten. Apa pilihan kita yang kita ada kan. Okey, jadi kebiasaannya lah malam ataupun awal pagi. Okay, kan kita ada follow orang-orang yang kita suka kan dari segi dia punya konten. Perasan tak setiap hari kadang-kadang kita tengok konten orang-orang yang hebat ni, dia berkisar kepada satu topik besar yang sama, topik umum yang sama. Kadang-kadang individu A ni dia bercerita tentang peluang dari sudut pandang A. Tapi yang orang yang kedua ni dia bercerita tentang peluang juga tapi dari sudut yang berbeza. Jadi kita tengok beberapa apa kita panggil sudut pandangan untuk topik tu. Okay? Kita ada idea tau. Kita ada idea pagi tu kan. Jadi contohlah kita cerita hari tu cerita tentang berani je ataupun ini paling best yang terbaru, paling viral pasal jodoh. A cerita jodoh, B cerita jodoh, C cerita jodoh, sampai kat komen pun cerita jodoh. Jadi kita gunakan topik besar dia tu jodoh. Okey, jadi apa kita buat? Kita huraikan mengikut cara kita. Kita huraikan mengikut pemahaman kita. Kita jangan ikut orang. Orang tu mungkin cakap dia tahu pasal jodoh dan sebagainya kan. Mungkin kita ada pemahaman berbeza, mungkin kita ada pendekatan berbeza. Jadi yang kita ceritakan konten kita adalah diri kita. Apa kaitan antara jodoh dengan diri kita? Okey, daripada situ baru kita lagi mudah nak menulis. Okey, kalau anda suka menulis lah. Kalau anda jenis yang suka buat video TikTok contoh, anda gunakan topik yang sama tapi anda terjemahkan dalam bentuk video. Maksudnya anda seorang yang sangat kreatif lah sebab anda boleh terjemahkan benda yang positif ke dalam bentuk video. So it's a best thing lah. Okay, kalau anda mungkin jenis yang malu untuk keluar, okay, tapi anda boleh bercakap, anda tak nak muka anda terpampang lah dekat media sosial contoh, anda boleh record audio saja dan letak dekat podcast, itu pun konten juga. Cuma wajah anda tak ada tapi yang anda jual adalah suara anda. So cara anda menterjemahkan konten tu sama ada penulisan, video ataupun audio itu terpulang kepada anda. Tapi yang penting konten tu sendiri kita kena olah macam yang ni lah Tero cakap, Kasha cakap semua tadi, kita kena suka benda tu, benda yang kita suka. Dan konten yang terbaik macam yang Kasha cerita juga adalah diri kita, pengalaman kita. Apa kaitan topik tu dalam kehidupan kita. So dari situ kita buat dan kita post. Jadi benda proses untuk terjemahkan konten ni ada macam-macam cara, terpulang kepada anda, terpulang kepada keselesaan anda. Yang penting anda sentiasa apa kita panggil tambah baik. Mungkin awal-awal ni kita nak suruh terus nak mengharapkan konten tu terus boom, tidaklah, tapi time to time bila kita selalu buat. Contoh saya seorang yang introvert. Saya seorang yang introvert memang daripada dulu lagi, daripada kecil saya lebih kepada penulisan. Saya mengekspresikan apa yang saya rasa dari penulisan lebih daripada percakapan. Itu memang seorang peribadi, seorang introvert. Jadi dari situ penulisan-penulisan kita tu bila kita buat selalu, kita dah ada orang panggil macam kita punya subconscious mind ni sudah pun terbiasa. Kita tahu macam mana nak menulis. Okay, kalau
Sebab tu kalau nak suruh saya buat video dekat TikTok, saya agak kaku. Sebab saya tak pandai apa, saya itulah dulu tak biasa bersosial kan. Jadi benda-benda tu medium cara kita menyampaikan konten kita itu tu terpulang. Yang penting adalah konten kita tu sendirilah. Itu yang saya dapat simpulkan lah. Macam mana kita nak proses kita nak terjemahkan daripada satu idea yang besar dan menjadikan benda tu macam konten kita sendiri. Sebab apa dia relate. Macam yang Kasha cakap, emosi tu. Dia setiap konten kita ada relate dengan emosi dan orang akan lebih dekat, akan suka dengan kita bila ada kaitan emosi dalam kita punya konten. Panjang pula cakap, minta maaf. Adalah, alhamdulillah semua ni. Oish, best dengar Pak Kita Aiman share mendengar tadi. tau. Mendengar. Kita orang tengah khusyuk ni. Kenapa Pak Aiman ting? Tak, dah sampai situ je lah. Maksudnya okey. merumuskan sedikit apa yang Kasha, Ash, Ikhwan, Khairul semua dan Luqman dah share tadi kan. Tapi itulah maksudnya semua yang kita dah bincangkan bersama kan daripada pukul 9 malam tadi, semua aspek tu berkait dan itu adalah cara kita menterjemahkan konten. Cara untuk kita menjadikan konten tu adalah diri kita lah macam yang saya bagi tahu tadi. Walaupun idea asalnya daripada orang lain. Mungkin idea asalnya daripada Mak Mudalia. Kita punya sponsor utama malam ni, Cetaki Ome. Dia bercerita tentang jodoh, tiba-tiba Kasha pula yang memang dah sedia popular ni. Dia pun boom juga pasal jodoh kan. Lepas tu Ash pula masuk bahan pasal jodoh. So benda tu seronok tau. Kita dekat media sosial ni kita macam once kita berada dalam satu circle yang positif, kita boleh macam play around with that particular content tau. Kita macam boom sana boom sini but in a positive way lah of course. Okay, dan komen-komen kita tu kadang-kadang yalah bila kita rapat dengan macam kita 6 orang kan, kadang-kadang kita komen tu kita main bush belasah je sebab kita tahu kita takkan InsyaAllah lah takkan ada ambil hati dan sebagainya kan. Tapi itulah. Tapi kalau boleh setiap masa tu kita sedikitlah menjaga macam mana cara kita menyuarakan pendapat. Kadang-kadang mungkin orang tak bercakap kan, tapi dalam hati dia tak siapa yang tahu. Saya suka guna rahsia di hati tak siapa yang tahu. Gitu. Luqman, Ash nak tambah kan? silakan. Exactly lah apa yang Han cakap ni memang benda yang memang kita memang reality bila kita nak buat konten kan, kita kena ada circle tu tau. Kita kena nak create konten ni, dia bukan kau duduk dekat bilik seorang-seorang lepas tu kau cari konten, tak. Dia sebenarnya kita kena bergaul. Kadang waktu kita tepu ke kan, waktu kita tak tahu, ada kawan-kawan kita yang tahu. Kadang konten dia tu sebenarnya konten yang mungkin bukan jiwa kita lah, tapi kita nak cuba selami. Kita nak cuba selami dia punya konten dan kita improvise based on apa yang kita nak bawa. Contohlah mungkin macam ini sebab kita faham each other kan, sebab kita faham each other. Dan contoh macam Ikhwan, dia buat konten yang dia tak pernah buat konten joget. So kita sebagai kawan, kita tengok dia buat, bila dia buat konten macam joget-joget ni, kita macam impress lah. Tapi kita luahkan atas dasar macam persahabatan kan, kawan kan. Kita tahu kita ni pula jenis yang suka, kita nak enjoy tau. Kita nak enjoy sebab waktu pandemik ni kan dia otak kita ni kita nak distract dengan benda yang happy, yang bahagia tau. Yang best. So sebab tu kita masuk komen dia, kita gelak. Itu pun salah satu circle tau. Pentingnya circle bila kita nak create content. Tapi Ash nak tambah, untuk kadang-kadang orang struggle bila nak buat konten ni tau. Orang struggle dia macam ni tau. Orang tengok kan, kenapa orang nak buat konten ni dia tak konsisten. Kita tahulah buat bisnes nak kena konsisten, buat konten ni pun kena konsisten kalau nak pergi jauh. Tapi kita kena faham yang sebenarnya nak buat konten ni sebenarnya kita kena tanya diri kita mana kelebihan kita. Mana kelebihan kita, dekat mana kelebihan kita. Ada orang macam Han cakap tadi kan, dia bukan
dia tak power dari segi nak buat video ni semua, dia tak gerti. Kalau dia tak ada jiwa tu, dia mungkin buat sehari 2 hari je video tu. Tapi dia power dari segi bab penulisan. Sebenarnya benda tu yang dia kena fokuskan dan dia kena pulun gila-gila. Dan siapa yang buat video power dari segi yelah, orang cakap tu dah ada jiwa lah bila buat video ni semua kan. Go on terus je, tak payah buat penulisan. Betul. Tak payah fokus penulisan. Kau pulun je maksudnya satu segmen. Satu segmen konten yang korang nak buat. Kalau semua benda korang nak buat, penulisan nak buat, podcast nak buat, video nak buat, korang akan jadi pening. Itu mungkin another game lah bila dah ada team semua. Itu another game. Ini yang jenis yang kita ni yang baru nak buat sendiri. Kita lah videographer, kita lah writer, kita lah editor, kita semua kita. So kita kena fokus on satu content yang kita nak buat. Kategori konten kita nak buat dan kita pilih niche kita. Dan Ash nak kongsikan 3 perkara penting bila kita nak buat konten yang power lah. Sebab Ash ada yelah, kita dah pernah buat konten yang boleh cecah 1 juta. Cuba tunjuk sikit lah. Cuba tunjuk sikit kalau kita boleh share video yang konten 1 juta view tu. Bukan biasa-biasa ni. Cuba share sikit. Salah, bukan nak ni ke tau. Sebab benda ni proses tau. Dan Ash yakin semua orang boleh buat benda yang sama. Semua orang boleh buat benda yang sama. So I think nak tunjuk ke tak payah Tunjuklah. Sekejap, Lokman tengah cari. Ash cakap dulu lah. Ash share dulu lah. Boleh. Dari segi macam mana Ash start nak buat konten ni, mula-mula pun Ash memang agak malu lah. Sebab Ash pun sama juga macam Han, introvert kan. Macam kita manalah nak bercakap dengan orang pun tak kalau jumpa kat luar pun tak banyak cakap, senang cerita. Kita cepat penat. Cepat penat So bila Ash buat benda tu, buat je kan. Bila Ash buat lepas tu baru Ash nampak usul. Sebab pada ketika tu Ash menulis pun Ash tak suka. Menulis tak suka. Maksudnya kita bukan ke arah tu. So bila Ash try buat video ni, alhamdulillah dia dapat memberi impact. Nampak ni video 1.3 M 17,372,000. Bermainlah. Ini bukan biasa-biasa ni. Cuba play video 1.3 juta tu. Okey, kita kasih Mungkin ni tayang sekali Cuba buka sikit. Ada orang yang mungkin dia lagi minat buat video kan. Perfume di Zandra ni. Satu 170 apa? Tapi saya ada 20 je. Boleh tak saya bayar 20 dulu? Boleh bang. Harga dia 70. Boleh lah, saya ada 20 je. Bulan lepas saya bayar lagi kan, saya selalu beli. Saya janji saya akan bayar lagi 50 sen. Dan saya janji saya selalu akan semua dekat. Okey? Boleh lah. Tapi janji bulan depan bayar. Terima kasih tau. Saya janji bulan depan saya bayar lagi 50. Okey? Terima kasih. Aduh. Tengok last berapa kepuk duit dia keluar. Tu memang agak-agak perangai tak elok. Lepas share satu video sebab masa kita terhad. Betul, tak payah. Sebab Ash nak kongsikan macam mana Ash buat content tu tau. I think benda ni boleh implementkan juga dekat podcast, boleh implementkan dekat penulisan dan sebagainya lah. So yang pertama, first kita kena kenal audience kita lah kan. Sebelum kita nak buat video apa-apa ke ataupun konten penulisan ke, kita sebenarnya kena tahu siapa yang kita nak tujukan. Penulisan ni dekat siapa, podcast ni dekat siapa. Tak semua orang akan baca. Kita jangan expect 32 juta penduduk Malaysia ni semua akan baca konten kita, tak. Kalau baca alhamdulillah. Alhamdulillah. Tahu tak ada satu konten je yang 32 juta penduduk baca. Apa dia? Ni jumlah COVID setiap hari. So kat situ first kita kena kenal lah audience kita siapa kan. Audience kita ni macam-macam kan.
Tapi kita kena target audience kita ni siapa. Second thing adalah value yang kita nak bawa. Value ni sangat penting lah kan. Kita nak bawa value yang macam mana? Value apa? Love, helpful. Kita boleh friendship mungkin kan. Kat situ orang akan follow. So orang yang follow kita, orang yang ada love, orang yang kalau kita bawa topik love ke apa kan. So mesti orang yang macam Ikuan yang cakap tadi kan. Jodoh, mak mertua tu semua relate dengan love lah. So siapa yang ada rasa love, cinta dalam hati tu dia akan follow lah kan. Nampak. Boleh tak tambah satu lagi? Third thing, sabar. Yang ketiga, last. Last, ada satu lagi. Yang ketiga adalah creativity. So dalam penulisan kita pun kita kena ada creativity, cara kita bercakap ataupun cara kita menulis, podcast, cara lenggok kita, intonasi kita kan. Kan ada intonasi garau ke, intonasi yang lembut kan. Itu semua creativity. Dalam video pun sama juga. Dia mesti ada creativity. So kalau kita main 3 elemen ni dalam kita punya content, insyaAllah kita akan dapat impact video yang lebih ataupun konten yang lebih boom lah. Dan jangan lupa konsisten buat benda tu. Konsisten. Apa tadi yang 3 tu Ash? Dari segi audience, value dan juga creativity. Audience dengan creativity. Audience, value dan creativity. Value, creativity. Okay, alright. So you guys dapat apa tadi nak tambah Ikhwan? Tadi macam Ais sebut tadi, diorang okey macam Ikhwan tak nantikan tadi. Ais sebut Ikhwan sebelum ni tak pandai nak menari apa bagai kan. Tapi inspirasi daripada tarian semua ni satu orang tau. Ikhwan follow pada Kasha. Sebab dia asyik buat tarian tau. Kita rasa Kasha boleh takkan kita tak boleh. Dan satu lagi macam Han cakap tadi, konten tu ikut pada macam berita ni. Contoh, orang sekarang temak yang jodoh tu. Daripada situ, you all boleh ambil konten yang contoh orang tengah trend sekarang ni jodoh. You all cuba luahkan ikut apa yang you all nak sampaikan daripada satu tajuk jodoh tu. Tu je. Wah, okay. Right. Okay, terima kasih kepada Pak Han, Ash dengan Ikhwan tadi untuk last segment kita. Alhamdulillah. So Lokman macam simpulkan lah. Tadi Pak Han dia cerita kalau nak buat proses untuk cari konten tu, basically kita tengok apa topik besar yang orang ataupun yang kita jumpa. Contoh tadi macam jodoh, kita boleh baca orang lain punya contoh. Kita boleh baca orang lain punya posting. Tapi bila kita nak buat konten tu, kita huraikan ikut kita punya style masing-masing. Dan masuk balik pada Ash tadi, Ash tambah pula bila nak buat konten tu, tak kisah konten apa, video ke penulisan ke, you guys kena cari konten mana yang you guys paling power sekali untuk buat. Maksudnya kalau you guys power untuk video, fokus kat video. Kalau you guys power dalam penulisan, buat penulisan. Macam tu. Okay. Ada yang 3 benda yang tadi Ash cerita. Satu tadi creativity, value dengan apa tadi? Yang first tadi, ya Allah, lupa. Audience. Nak kena kenal siapa audience. Dan Ikhwan pula share tadi kena tengok contoh Ikhwan. Contoh berita semasa sekarang ni. Okay, maksudnya yang terkini lah. Kita dalam bisnes orang cakap ride the wave, ride the wave. Kita ikut ombak, Ombak tu dia bukan ke belakang tau, dia hanya akan ke depan semakin lama semakin dia membesar, betul tak? Itulah dalam dunia bisnes. Kalau kita ikut ombak, insya-Allah dia punya impact dia tu lagi tinggi. Maksudnya ikut isu semasa. Tapi kita huraikan secara positif. Positif je tau. Kita orang tak nak ajar negatif. No negativity. We play positive only. Okay. So Kasha ada macam ada nak cakap tu. Ada benda nak cakap Kasha? Lama dia simpan tu. Dia simpan je, dia pedam. Dia sebenarnya macam ni bagi pendapat Kasha, kita just nak dia ke depan sikit. Okay, betul macam Lokman cakap tadi. Dia sebenarnya macam inilah. Kadang-kadang personality kita tu, itu juga konten sebenarnya yang kita bawa sebenarnya. Okay, contohlah, saya kenal, masa saya jumpa Ikhwan ni, kita nak kenal dia, kita kena tidur dengan dia dulu. Okay, Nabi cakap, kalau kita nak kenal dengan orang tu, kita kena travel dengan dia sehari dulu. Okay, tu masuk Kasha. Ya. Bila kita kenal dengan dia, kita tidur sama-sama dengan dia, lepas tu kita keluar sama-sama. So kita tahu
Oh dia ni macam ni, dia ni macam ni. So daripada situ, itu yang konten dia bawa sebenarnya. Dan sama, cuma kita nak terjemahkan dia dalam apa? Dalam kita punya penulisan, video. Itu yang kita cuba sampaikan. Sebab tu Lokman cakap tadi, cuba jangan sekali bawa konten-konten yang negatif lah. Yang boleh membawa fitnah, konten-konten yang boleh merosakkan ataupun hubungan kita terputus. Itu kena jaga. Sebab sekarang ni media sosial. Okay, dengan type je dah pergi. Dengan type dah pergi. Orang tak nampak dari pelbagai side. Contohlah kan. Sebab dia macam ni tau. Kadang-kadang kita belajar, contoh kita belajar dengan cikgu, itu pun boleh ada salah faham. Yang pernah berjumpa, yang berguru sama-sama, mungkin ada salah faham. Tapi bagaimana kita yang tak pernah kenal orang tu, kita tak tahu pun orang tu macam mana, lagilah kefahaman tu lagi berbeza sebenarnya. Okay, contohlah kan, kita boleh tengok macam Lokman cakap sekarang ni, kita kena ikut wave. Okay, sebab saya pernah share satu konten pasal Palestin dan konten tu blow up sampai beribu share. Nanti kalau ada peluang saya akan share dekat kita punya group Telegram. Kita ada buat group Telegram, nanti korang boleh masuk dekat dalam tu, kita akan share detail pasal konten ni. Saya akan tunjuk bukti macam mana konten tu boleh blow up. Sebab apa dia blow up? Sebab saya share waktu tu masa isu Palestin tu dia tengah marak tau. Dia sebenarnya isu Palestin ni dah lama. Menggelegak ah. Dia tengah memang blow gila. Waktu tu sehari tu kita dapat dalam rasa berbelas ribu ke puluh ribu share. Okay. Wow. Nanti berbelas ribu. Berpuluh ribu. Wow. Waktu tu kita share pasal Al-Qassam. Okay, apa Al-Qassam ada? Apa yang sehingga yang kan baru-baru ni kalau kita tengok bagaimana tragedi yang berlaku dekat Masjid Al-Aqsa, sebenarnya kita tengok revolusi yang berlaku dekat Palestin sehingga Al-Qassam ni dia buat roket sendiri dan roket tu boleh pergi sangat jauh gila, dan itu konten yang kita boleh bawa. Sebenarnya di konten ni dia sama ada konten ni tentang kesedaran seseorang, kita nak buat bagi kesedaran dekat masyarakat, ataupun kita nak konten ni kita nak memberi orang perubahan yang berlaku dekat orang tu. Itu function konten yang kita nak bina. Dan yang paling penting yang tadi saya dah cerita pasal kenapa kita kena buat konten, sebab kita nak bagi orang suka kita. Bila orang suka kita, automatik sebenarnya kita fokus sebenarnya kita akan fokus dengan sales sebenarnya. Okay, tapi sales ni kita tak tepi dulu. Jualan bisnes apa kita tak tepi dulu. Tapi kita fokus supaya orang kenal kita dan orang suka kita dulu. Tu je mula-mula. Sebab tu saya cakap, bila saya share pasal benda tu, dia blow up sampai tu, sehingga ramai gila orang komen. Sebab macam sekarang, kita tengok isu sekarang, isu apa? Cuba, kalau isu tu korang rasa macam tak pakar ataupun tak pro dalam isu itu, okay, jangan buat. Okay, tapi kalau korang rasa macam okay, go je. Sebab media sosial ni, dia tentang macam Farhan cakap tadi, dia tentang pandangan kita. Kita boleh berhujah dengan pandangan kita. Tapi kita cuba memberi pandangan mengikut supaya pandangan tu tidak menguriskan hati sesiapa-siapa pun yang baca. Dan malah bila kita memberi pandangan tu, orang lebih suka. Baguslah dia ni, aku nak follow dia ni, aku suka penulisan dia ni. Macam tu, kita nak buat supaya orang follow kita sehingga macam tu sekali. Sehingga kita pergi tang mana, contohlah bila dia masuk Facebook, kau ada Instagram, ada, dia pula pergi melompat kat Instagram, ada channel Telegram, ada pergi pula kat channel Telegram. So dia bila dia tertarik kat satu tempat, dia akan pergi tempat lain. Macam tu. Betul. Selalunya macam tu. Itu kita dah jadi macam dia ni dah raving fan kita lah. Memang orang cakap dia ni memang dah, dia ni memang suka kita. Walaupun dia tak pernah jumpa kita. Okay, Kasha pernah jumpa orang macam ni tau. Sampai dekat WhatsApp pun dia WhatsApp, dia cakap sebelum ni tak pernah jumpa pun, hanya dekat Facebook je. Tapi apa-apa kelas kita buat dia join, apa-apa aktiviti kita buat dia join. Sampai macam tu sekali tau. Baik, itu kekuatan konten tu. Okay, semoga manfaat. So basically Kasha, thank you Kasha untuk buat penutup tu. Kita dah sampai penghujung dah sebenarnya. Okay. Alright. Memang terima kasih kepada semua yang sudi menonton sampai ke hujung. Alhamdulillah. Lokman nak add on sikit je. Apa dia? Nak ikutkan tak cukup Nak ikutkan tak cukup masa. Kalau boleh nak panjangan. Tapi kita dah set kan supaya kita punya live
akan tetap 1 jam supaya tak ganggu masa yang lain untuk you guys buat perkara lain. Mungkin ada hal family ke dan sebagainya, urusan-urusan yang lain. Dan bagi anda yang sedang baru nak belajar untuk berniaga, yang baru nak belajar untuk meneruskan kehidupan, okay, kita orang nak bantu you all untuk improvekan diri sendiri dalam kehidupan, okay. Dan basically yang akan tolong adalah Ikhwan, Ash, Akasha, Herol dan Fahan, dan kalau nak tanya Lokman pun boleh, tak ada masalah. Tapi kami insyaAllah dekat dalam Telegram, okay, dalam Telegram ni ada, okay, Ash ada, Captain Ash ada pin kan, okay, you guys boleh follow Telegram kami dan kami akan share info-info dekat sana tau. Dan jika anda ada soalan, anda boleh terus direct dengan kami. InsyaAllah kami akan balas. Maksudnya dekat Facebook ke, dekat WhatsApp ke, okay. Basically, kami sebagai peniaga dah letak dah nombor telefon supaya orang boleh call kami untuk nak buat order ke, untuk nak tanya apa-apa ke. So, kami akan layan insyaAllah, okay. Just perkenalkan diri je and then jangan lupa save nama kami, nombor kami, okay. So, itu saja untuk malam ni. Ya Allah, terima kasih banyaknya, ramainya orang ni kat sini. Terima kasih Kak Siti Murni. Terima kasih Muhammad Asmon. Okay, siapa lagi? Epa Farhana, thank you very much. Alhamdulillah ada orang-orang baru untuk minggu ni. So, itu saja untuk malam ni. Dan Lokman minta maaf untuk semua pihak jika kami ada tersilap kata, terkasar bahasa. Kami mohon maaf daripada hujung rambut ke hujung kaki, okey? Kosong-kosong ya. Okey, itu saja daripada kami. Terima kasih banyak-banyak. Dan sehingga kita jumpa lagi minggu depan. Okey, nak belajar, boleh belajar dengan kami insyaAllah. Jangan lupa join live kami minggu depan. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi. Wassalamualaikum. Okay.